GQHP. Okay, so berdasarkan kepada formula ini, okay, Q ni kita dah tahu. Sebab dia dah beritahu Q ni 1.4 kali 10 negatif 3. Okay, G pun kita dah tahu sebab G tu adalah gravity 9.81. Rho pun telah diberitahu iaitu 1000 kg per meter cube. So untuk dapatkan power, okay, dia adalah kita perlu dapatkan nilai HP. Sebelum tu, dia sebut pumping power require. Okay, so maknanya pumping power require ni sebenarnya dia minta nilai P in. Okay, yang dia minta ni adalah P in. Okay, so kalau nak kira P in, okay, nak kira P in ni kita cuma ada dua formula saja, iaitu dia sama dengan T multiply with omega ataupun V multiply with I. Yang mana kalau kamu lihat kepada kedua formula ini, okay, maklumat tidak diberi. Okay, tiada maklumat berkaitan dengan torque, tiada maklumat berkaitan dengan omega, tiada maklumat berkaitan dengan voltage dan juga ampere. So sekarang ni apa yang perlu kita buat adalah kita kena assume pump ni dia punya efficiency of pump ni adalah 100%. So bila dia 100%, maknanya P in is equal to P out. Yang mana P out ni kita tahu disama dengan rho GQHP. Okay. So nak dapatkan P in, kita kena assume pump ni efficiency adalah 100%. So kita tahu disama dengan P out. So untuk dapatkan P out, kita perlukan tahu nilai HP. Okay, kita perlu tahu nilai HP. Okay, so macam mana dapat nilai HP? So apa yang perlu kita buat adalah kita kena guna energy equation. So berdasarkan kepada energy equation, sekejap Alim dia keluar. Tunggu. Okay, so kena guna energy equation. So energy equation P1 over rho G plus V1 square over 2G plus Z1 plus HP is equal to P2 over rho G plus V2 square over 2G okay, and then plus Z2 plus HL. Okay, so untuk menggunakan energy equation ni, apa yang perlu kamu buat? Respond please. Hello? Eliminate yang tak ada dalam yang Okay. diberi. Okay, sebenarnya bukan eliminate. Kita kena kenal pasti dulu point 1 dengan point 2. So di mana point 1 kita, di mana point 2 kita. Tu yang kita kena kenal pasti. Sebab daripada point 1, point 2 tu barulah kita tahu nilai PVZ. Okay, kita kena ingat benda yang kita nak cari adalah nilai HP. Okay, nilai HP. So maknanya untuk membolehkan nilai HP ini diperolehi. Okay, untuk membolehkan nilai HP ini diperolehi. Nilai-nilai yang lain ni perlu diketahui. Okay, maknanya kita cuma perlu ada satu unknown saja, iaitu HP. So kalau kita pilih titik 1 dan titik 2 yang tidak sesuai, apa yang berlaku adalah dia akan create unknown. So bila dia create unknown, and then kamu ada more than one unknown, tak boleh solve lah sebab kamu ada one equation. Okay, so kamu kena cari titik 1 dan titik 2. So berdasarkan kepada gambar rajah yang ditunjukkan, di mana titik 1, di mana titik 2. Kat mana titik 1, titik 2? Ada sesiapa yang boleh respon? Beritahu saya kat mana titik 1 dan titik 2. Titik 1 mungkin dekat permukaan air dekat tangki. Titik 2 rasanya pun dalam tangki juga. Okay, titik 1 kamu kat sini. Titik 2 dekat mana? Titik 2 tak pasti Encik. Oh, tak pasti tak boleh lah sebab dia mesti tahu titik 1, titik 2. Itulah hujung Agak-agak dekat mana titik 2 tu? hujung bawah tangki tu. Kat dasar. Dasar tangki. Dekat exit tank.
titik 1 dekat permukaan air. Okey. Okey, kamu kata titik 1 kat sini. Okey, saya tanda kat titik 1. Okey, ni titik 1. Okey, titik 2 dekat sini. Dasar. Ya betul. Okey, kejap Okey, kalau kamu pilih titik 1 di situ, kita tahu nilai P, V. Okey, yang mana nilai P dan V itu adalah sama dengan kosong. Okey. Tapi kalau kamu pilih titik 2 di dasar tangki, kita tak tahu nilai P2. Kita tak tahu nilai V2 dan of course lah Z1 tolak Z2 pun tak tahu. So kat situ kita ada 4 unknown. Okay, P2, V2, Z1, Z2. Ada 4 unknown, campurkan dengan HP ada 5 unknown. So tak boleh selesai. Okay, sebab untuk menyelesaikan masalah ataupun menggunakan energy equation, kita cuma boleh ada 1 unknown saja. Okay, so sebenarnya kat mana titik yang sebenarnya? Kat mana titik yang boleh kita tahu nilai P, V dan Z? Ha? Kat mana titik dia? Okey, titik 2 berada di sini. Okey, titik 2 juga berada di permukaan air. Okey, sebab airnya masuk daripada tangki air ikut piping system. Okey, lepas tu dia keluar balik ikut dan masuk balik kepada tangki sistem. So tangki itulah titik masuk titik 1, pada titik tangki itu jugalah titik 2. Okey, so berdasarkan kepada titik 1 dan titik 2 yang telah dipilih, kita tahu bahawa P1 sama dengan kosong sebab dia open to atmosphere. V1 juga sama dengan kosong sebab dia nilai dia too small compared to velocity in the piping system. P2 juga sama dengan kosong, V2 juga sama dengan kosong dan Z1 dan Z2 berada pada elevation yang sama. So kalau saya tolak dia ke kiri ataupun daripada kiri ke kanan, Z1 tolak Z2 akan jadi kosong. So apa yang tinggal di sini adalah HP is equal to HL. Okay, so sekarang ni kita kena cari komponen HL. So kita tahu bahawa satu komponen HL terdiri daripada FLV square over 2GD. Dan satu lagi terdiri daripada KLV square over 2G. Okay, so kalau kamu lihat dekat gambar rajah ni, okay, nilai F tidak diberi. Okay, nilai F tak diberi tetapi kamu boleh dapat nilai F tersebut sebab dia beri nilai E over D dan juga kamu boleh kira Reynolds number. Okay, saya percaya bahawa soalan ini adalah jatuh dalam kategori turbulent flow. Kenapa? Dia beri nilai E over D. Sebab kalau soalan tu jatuh bawah laminar flow, E over D tak diperlukan. Sebab berdasarkan kepada formula RE is equal to 64 over RE, F is equal to 64 over RE, dia menunjukkan bahawa untuk laminar flow F only depend on RE. Okay, so no need for you to know the value of E over D. Sekarang dia bagi nilai E over D. So bila dia bagi nilai E over D bermaksud problem dia adalah dalam bentuk turbulent. So apa yang perlu kamu buat, kamu kena kira jugalah. Okay, so kena kira juga. So maknanya untuk dapatkan nilai F ini, okay, apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena kira RE dan juga E over D. Okay, so dari situ sama ada kamu menggunakan Moody chart. Okay, okay, dua ni sama ada kamu guna Moody chart ataupun Colebrook equation untuk dapatkan nilai F. Okay, so maknanya F boleh diperolehi. Okay, L dah diberi. Okay, V ini kita boleh dapat daripada Q over A. Sebab Q dah diberi, cross section
sebab dia beri diameter, so cross section boleh diperolehi. So V boleh dapat lah. So D telah diberi G 9.1. So maknanya untuk kira major loss kita dah dapat. Untuk mengira minor loss, okay, V yang terlibat adalah sama dengan V yang ada dalam pipe. Okay, sebab dia punya pipe itu semua adalah constant value. So V based on Q over A. Cuma KL ini, okay, sebenarnya kalau ikut gambar rajah ni ada berapa komponen of KL ataupun ada berapa komponen of minor loss yang berlaku di dalam sistem. Boleh sesiapa respon tak? Ada 5. Ada 5. Ada 5 jenis sebenarnya. Okay, ada 5 jenis. Sebenarnya kalau dikira satu-satu, dia sebenarnya ada 9. Okay, satu ni entrance, kedua elbow ni, ketiga elbow yang ini, yang keempat elbow yang ni, kelima filter, keenam elbow, 7 elbow, 8 valve, 9 adalah exit. Okay, so maknanya kamu kena kira lah, okay, ke 9 minor loss yang ada. Okay, so sebabkan dia punya diameter adalah constant, so apa yang saya boleh tulis sini adalah KL itu sebenarnya terdiri daripada summation of KL. Okay, summation of KL. Sebenarnya kamu campur semualah, sebab V dia semua sama sebab dia melalui pipe yang sama. So V dia semua adalah sama. Okay, so kamu campur dalam formula ni, kamu dapat nilai HL. Okay, kamu akan dapat nilai HL. So bila kamu dah dapat nilai HL, kamu guna formula W is equal to rho G Q HP. Kamu dapatlah nilai power. Okay, cuma power yang kita kira ni di peringkat awal ni sebenarnya diwakili oleh power out. Tetapi bila kita assume efficiency of the pump is 100%, power out is equal to power in. So nilai rho GQ HP yang kamu dapat itu sebenarnya mewakili nilai P in. Okay, so ada soalan nak tanya? Silakan kalau ada soalan nak tanya. Dia kena tambah dua-dua kan, betul? Major Apa dengan dia? minor. Dia kena tambah dua-dua kan, major dengan minor loss. Ya, sebab HL tu terdiri daripada major dengan minor lah, so kena tambah dua-dua. Lagi? Ada lagi soalan? So, yang sebelah kiri tu tadi macam mana, Sir? Sekejap Sebelah kiri, okey, sebelah kiri itu adalah major. Okey, yang ini adalah major loss. Okey, so yang ini adalah major. Okey, major loss. Ini adalah minor loss. Okey, so HL adalah combination of major tambah dengan minor loss. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Okey. Okey, so saya harap kamu boleh kira lah nilai F ni Nilai F ni patutnya boleh dapat lah sama ada kamu terpulang pada kamu nak guna Moody chart ataupun guna equation terpulang pada kamu. Okey. Next, kita pergi kepada soalan yang berikutnya, iaitu soalan nombor 15. Doktor, Ya. yang soalan tadi tu kan ada tentang relative roughness. So that one we ignore kan? Soalan tadi apa dia? Tak apa dengar saya. Suara kamu pecah-pecah. Kenapa dengan soalan tadi? Sebab dia ada relative roughness tadi, Sir. Dia ada beri relative roughness, E over D. Okey, kenapa dengan E over D ni?
So kita ignore je ke yang info tu? Apa ignore? Kita ignore Kenapa? ke ataupun Apa macam kau mana? nak ignore? Sebab kamu kena ingat, bila kamu kira Reynolds number, kamu akan dapati bahawa Reynolds number tu adalah turbulent. So bila dia turbulent, sama ada kamu guna Moody chart ataupun kamu guna Colbert equation, okay, tak kisah mana satu kamu pakai, dia memerlukan maklumat E over D. Sebab kalau kamu ingat dalam Colbert equation, dia ada dua part. Untuk dapatkan nilai F, dia ada dua part. Part yang pertama adalah berkaitan dengan RE, part yang kedua adalah berkaitan dengan E over D. So E over D tu based on E over D yang dia dah bagi tu lah. Ini nilai ni 0.01 ni. Okay, nilai yang diberi ni. Dia kena pakai nilai tu. Tanpa nilai tu kamu tak boleh kira nilai F. Sebab kes kamu adalah kes turbulent bukan lamina. Kalau lamina tak apa. Sebab lamina independent of E over D. Okay, dia tak berkait dengan E over D, tapi untuk turbulent dia berkait dengan E over D. So E over D tu kena kira lah. Okay, so kiranya dekat sini. Bila kamu kira major loss ni untuk dapatkan nilai F. Okay, ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya pergi kepada soalan yang nombor 15 tadi sebentar. Okay, so ini adalah soalan nombor 13. A vented tanker is to be filled with fuel oil with rho 920 kg per meter cube and mu 0.045 kg per meter second from an underground reservoir using 20 meter long, 5 cm diameter plastic hose with a slightly rounded entrance. KL is equal to 0.12 and 290 degrees smooth band KL equal to 0.3. The elevation difference between oil level in the reservoir and the top of the tanker where the hose is discharged is 5 meter. For the flow rate 0.01 meter cube per second and kinetic energy correction factor at the hose discharge to be 1.05. Calculate the pumping power required. Okay. So case dia pun masih case yang sama. Dia suruh kira pumping power required. Pumping power required maknanya dia suruh kira P in. Okay, so dia suruh kira P in. So bila dia suruh kira P in, cik pula jalan. Sekejap. Kenapa dia kecil pula? Boleh nampak yang ni? Tak. Kecil sangat lah. Tadi dia besar. View option. Sekejap saya cari mana besar. Mana saya nak enlarge. Okay, tak ada saya lagi.
Okay, so saya dah enlarge dia. Okay. So sekarang ni apa yang dia suruh kamu buat adalah kira HP. Okay, dia suruh kira W ataupun P in. Yang mana P in ni macam saya cakap tadi ada dua formula. Satu berkaitan dengan torque, satu adalah berkaitan dengan voltage dan juga ampere. So sekarang ni kita tak tahu, tak boleh dapat. So apa yang boleh kita buat adalah kita kena assume pump efficiency adalah 100%. So P in adalah sama dengan P out. So dia sepatutnya sama dengan rho GQ HP. So HP ni yang perlu kita cari. Okay. Okay, so nak dapatkan nilai HP, kita kena guna energy equation. Okay, so kita ada P1 over rho G plus, okay, dia beritahu kinetic energy correction factor. So maknanya kita kena tulis balik equation yang paling basic untuk energy equation. So yang melibatkan alpha. Okay, so alpha 1 V1 square over 2G plus Z1 plus HP sama dengan P2 over rho G plus alpha 2 V2 square over 2G plus Z2 plus HL. Okay. Dan nilai kalau ikut pada soalan tu, nilai 1.05 yang diberi itu adalah kinetic energy correction factor at the host discharge. Okay. So tu nanti kita define kemudian. Okay. So kita dah ada energy equation ni. Okay, so next step adalah dapatkan titik 1 dan titik 2. So berdasarkan gambar rajah yang diberi, di mana titik 1, di mana titik 2? Respon? Di tank, titik 2 di bawah. Titik 1 di tank. Di mana? Di ni permukaan tank ni. Ni titik 1. Titik 2 dekat mana? Betul ke salah? Betul. Titik 2 yang nak masuk ke tank tu, yang lori tu. Tanker. Okey. Titik 2 kat sini. Okey. So betul. Okey. So titik 1. Kamu kena ingat aliran berdalur ni ataupun aliran minyak ni daripada reservoir yang underground ni ke lori tangki lah. Okey. So sekarang ni kalau berdasarkan kepada titik 1 dan titik 2. Titik 1, P1, V1 adalah kosong. Kenapa? Dia open to atmosphere dan satu lagi V dia too small compared to the volume in the piping system. P2 berapa? Berapa nilai P2? Rho GH. Nak guna rho GH. Kenapa pula nak kira rho GH? Kenapa nak guna rho GH? Lim, kamu hantar mesej kat Cik Aziz cakap kamu dah sampai. Dah, okey. Sebab dia keluar ambil barang anak. Berapa nilai tekanan pada titik 2? Berapa nilai tekanan pada titik 2? Kosong. Siapa boleh respon? Berapa? P1 sama dengan P2 doktor. Kosong. Oh, okey, confirm lah P1 tu kosong kan? So bila kamu kata P2, P1 sama dengan P2, mana P2 dia kosong? Kenapa kamu kata kosong pada P2? Sebab dia duduk dekat luar. Duduk kat luar. Sebab dia duduk kat luar, ya ke? Kamu kena ingat, hos itu adalah hos yang berada di dalam tangki. Hos itu bercantum dengan tangki, tank kan? Tangki pada tanker tersebut. So adakah bermaksud di hujung hos itu mempunyai tekanan kosong? Kalau kamu kata kosong, saya nak tahu kenapa. So ada dua persoalan di situ. Satu, betul ke kosong? Kalau kata kosong, kenapa? Kalau tak sama kosong, kenapa? Siapa yang boleh jawab?
Okay, kalau kamu lihat kepada soalan, a vented tanker. Ni perkataan vented. Apa maksud perkataan vented ni? Apa maksud vented tu? Hello, yang lain ni tak ada, yang lain tak respon ke? Have an opening. Maknanya dia open to atmosphere. Okay, dia open to atmosphere. So bila dia open to atmosphere, dia bermaksud P2 juga adalah sama dengan kosong sebab tangki dalam tu kosong dan disebabkan dia adalah vented. Maknanya udara dalam tank boleh keluar dan daripada luar boleh masuk ke dalam. So tu yang dimasukkan vented, ada pengudaraan. Okay, so sebab tu P2 juga adalah kosong. Cuma nilai V2 tak sama dengan kosong. Sebab V2 itu adalah pada titik hujung hujung pipe. Okay, so maknanya bila pump itu mengalirkan minyak. So di hujung pipe itu dia punya velocity adalah sama dengan velocity yang ada dalam pipe. So V2 tak sama dengan kosong. Okay. Tapi tak perlu risau kot sebab V2 tu. Sebab dia beri nilai flow rate. Ada beritahu flow rate tak? Ada. Okay, kejap. Ada doktor, ada. Mana ni? 0.01. Okay, so dia dah bagi nilai flow rate kat sini 0.01 kan. Ni nilai flow rate yang dia bagi. So kalau kamu tahu flow rate, kita ada Q is equal to VA. So V is equal to Q over A. Okay, so maknanya V2 boleh diperolehi. Okay. Dia juga beri satu lagi nilai iaitu nilai yang ini. 1.05. Ini adalah nilai alpha. Tapi dia kata alpha ini adalah kinetic energy correlation factor at the host discharge. So dia maknanya nilai alpha 2. Okay. So sekarang ni berdasarkan kepada energy equation, kita assume bahawa alpha 1 ni dia tak diberi nilai, maknanya dia adalah nilai 1.0. So yang ini diberi sebagai 1.05. Okay, so sekarang kita tahu bahawa titik 1 open to atmosphere, so P1 sama dengan kosong, V1 pun sama dengan kosong. P2 pun open to atmosphere, so P2 juga sama dengan kosong. Dan Z1 tolak Z2 ataupun Z2 tolak Z1. Okay, so mana Z2 berada di hujung pipe, Z1 berada di bawah. So jaraknya adalah sama dengan 5 meter. So kalau saya susun balik energy equation ni, apa yang saya dapat adalah HP is equal to HL plus Z2 minus Z1 plus alpha 2 V2 square over 2G. Okay, so ini kita dah tahu. Okay, nilai ni kita dah tahu. Nilai ni pun dah tahu daripada Q over A. Ini pun dah tahu 1.05. So dua komponen ni kita dah tahu. So sekarang ni nak dapatkan nilai HP, kamu kena tahu lagi satu komponen. Itu yang berkaitan dengan HL, yang mana HL ni boleh dipecahkan kepada dua. Satu FLV square over 2GD dan satu lagi adalah sama dengan KLV square over 2G. Okay, yang atas tu adalah major, yang bawah tu adalah minor. So kalau kamu tengok kepada sistem yang diberi, ada berapa komponen major? Ada berapa komponen major loss? Ada berapa? Hello? Aduh, hai. Kelas ni adalah kelas tutorial tau. Kelas tutorial tak sama dengan kelas kuliah. Kelas kuliah saya banyak bercakap. Kelas tutorial kamu kena respon. Kalau kamu tak respon, macam mana tutorial tu nak berjalan? Sebab dia lebih kepada discussion. So kalau kamu tak respon, takkan saya seorang yang bercakap. Kalau saya cakap dah jadi macam kuliah.
Okay, so kena respon lah. Okay, ada berapa komponen major loss? Ada berapa? Satu kot. Ada satu sahaja. Kenapa satu? Sebab pipe ni ada satu sahaja. Maknanya kalau kita ada dua pipe yang berbeza diameter and then kita ada dua lah. Sekarang kita punya diameter pipe cuma ada satu saja. So ada satu komponen sajalah. Okay, so panjang 20 meter, diameter adalah 5 cm. Okay, so maknanya kat sini, okay, kat sini, ini adalah 5 cm, tapi 5 cm ni nanti kamu kena tukar dalam meter lah. L ini adalah 20 meter. Okay, so macam biasa, F tidak diberi. Okay, F tak diberi, so maknanya kamu kena kira Reynolds number dahulu. Kenapa nak kira Reynolds number? Sebab nak dapatkan F ada dua formula ataupun ada dua jenis lah. Satu based on lamina, satu based on turbulent. So nak kena check dulu dia lamina ke ataupun dia turbulent. Kalau lamina, F is equal to 64/RE. Kalau turbulent, kamu kena guna Colebrook equation. Okay, so dah kena pasti, barulah boleh dapat nilai F. V ni boleh dapat daripada Q/A. Okay, so dah settle bahagian major loss. Berkaitan dengan minor loss, ada berapa komponen minor loss? Dua. Ada berapa? Ada dua. Kalau kira satu per satu, ada berapa sebenarnya? Empat. Tiga. Dua, tiga, empat. Empat. Ada berapa? tiga, Doktor. Tiga. Apa dia? Entrance. Dekat entrance, dekat bawah dia ni. Entrance lagi. Okay, elbow. Elbow. Elbow Elbow yang lagi. kedua. Dekat Ada lagi? outlet. Out. Kat outlet ni. 4. Kat sini. Okay, yang dekat outlet ni tak ada. Tak ada. Oh tak ada. Tak ada. Exit loss tak ada. Sebab kamu kena ingat, apa definisi exit loss? Exit loss is a loss occur when pipe enter a large tank ataupun reservoir from a piping system. Dia mention kat situ from enter large tank ataupun reservoir. Sekarang ni tanker tu dia bukan large tank, dia cuma cakap tank sahaja. So bila dia tank, dia tak jatuh hukum ada exit loss. Okay, tapi untuk entrance memang ada sebab dia sebut fuel tu flow from a reservoir. Okay, so bila flow from reservoir maknanya ada exit loss. Okay, so maknanya kalau ikut gambar raja tu cuma ada 3 komponen sahaja kat sini. Okay, so cuma ada tiga komponen saja. Okay, so yang pertama adalah entrance. Yang lagi dua adalah Elbow. elbow. Okay, exit tak ada. Okay, so kira nilai major minor loss. So kita akan dapat nilai HL. Okay, Z2 tolak Z1, 5. Okay, Z2 tolak Z1 ni perlu berhati-hati. Sekarang ni kalau ikut gambar rajah ni, dia beritahu bahawa difference in elevation adalah 5. Tapi bila kau masukkan nilai dia dalam energy equation, okay, nilai Z ini, nilai 5 ni boleh positif, boleh negatif. Dia positif apabila Z2 tolak Z1. Sebab Z2 berada tinggi berbanding dengan Z1. Z1 berada di bawah. So benda yang tinggi tolakkan benda yang rendah. So nilainya akan dapat positif. Tapi kalau kamu tulis dia sebagai Z1 tolak Z2, benda yang rendah tolakkan dengan benda yang tinggi. So nilai dia sepatutnya negatif 5. Okay, so in term of elevation, nilai dia boleh positif, boleh negatif. Okay, so kena tengok siapa tolak siapa. Yang tinggi tolak rendah ke, yang rendah tolak tinggi. Kalau yang tinggi tolak yang rendah, dia akan dapat nilai positif. Tapi kalau nilai rendah tolak nilai tinggi, dia akan dapat negatif. Okay, so sila berhati-hati dengan
Z2 tolak Z1. So kira semua ni V2 ni adalah laju di dalam pipe. So dah dapat, so bolehlah dapat nilai HP. So dah dapat nilai HP, W is equal to rho. W is equal to rho GQH P. So dapat nilai power dia. Okay, ada soalan nak tanya? Soalan nombor 2 ni. Ada apa-apa soalan nak tanya? Sir, yang alpha 1 tadi tu macam mana dapat 1? Yang mana satu? Ulang balik soalan. Alpha 1 tu. Untuk? Untuk dekat energy equation yang first tu, atas tu. Oh, alpha 1 ni. Ah. Okay, nilai alpha 1 ni kalau tidak diberi, kita assume dia 1. Okay, sebab sekarang ni dalam soalan dia cuma beritahu kinetic energy correction factor at exit of the pipe. So maknanya pada titik 2. So maknanya alpha 2 lah, sebab titik 2 tu adalah kita ambil pada titik exit tu. Okay, pada titik ujung pipe tu. So automatically alpha 2 itu adalah 1.05. So alpha 1 sama dengan 1 lah, tapi sebenarnya dia tak beri nilai alpha 1 pun tak apa sebenarnya, sebab V1 sama dengan 0. Dia tak beri makna pun sebenarnya kalau kita beritahu alpha 1. Okay, tapi biasanya kalau tidak diberi alpha 1, alpha 2, kita assume 1. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Ada lagi soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, kita pergi soalan yang berikutnya. Okay, soalan yang berikutnya, soalan nombor 17. Two pipes in parallel connect two reservoir. Okay, reservoir A and reservoir B, which have height difference of 10 meter. Pipe 1 has diameter 50 millimeter and length 100 meter. Pipe 2 has diameter 100 millimeter and length 100 meter. Both pipes have entrance loss coefficient 0.5, exit loss coefficient 1, and friction factor F 0.08. Determine flow rate for the pipe 1 and pipe 2 and the total flow rate. Okay, so sekarang ni kalau kamu ada soalan seperti ni, apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena lukis dulu dia punya gambar rajah. Okay, so sekarang ni kita ada dua pipe, kita ada dua tangki. Tangki A dan satu lagi adalah tangki B kat sini. Okay, katalah ini adalah paras air dia. A, ini adalah B. Okay, so different in elevation dia kata adalah 10 meter. Okay. Sekarang ni daripada pipe A, daripada tangki A ada dua pipe. Okay, pipe yang pertama ni dia, pipe yang kedua ini dia. Okay, so saya tulis sini pipe 1, ini adalah
pipe 2. Okay. So sekarang ni dia suruh kamu kira Q untuk part 1 dan Q untuk pipe 2. Dan juga dia suruh kira juga Q total. Okay, sekarang ni sebab sistem piping dia adalah dalam bentuk parallel. So kita tahu bahawa Q total adalah sama dengan Q pipe 1 plus Q pipe 2. Okay, so maknanya kalau kamu tahu Q untuk pipe 1, kamu tahu Q untuk pipe 2, automatically kamu boleh kira Q total sebab dia adalah combination of Q pipe 1 and Q pipe 2. Okay, so macam mana nak dapatkan Q pipe 1 dan Q pipe 2? Macam mana nak dapatkan flow rate untuk pipe 1 dan flow rate untuk pipe 2? Siapa ada idea? Cari V dengan A. Cari V? Ya ke? Sekarang ni kamu ada dua pipe. Dua-dua pipe ni perlu cari nilai Q dia. So kita nak mula dengan apa? Nak start dengan apa? So, kalau Q Energy equation. sekarang kamu kata guna energy equation. Macam mana nak kaitkan Q dengan energy equation? Macam mana nak kaitkan Q dengan energy equation? Okay, katakan saya tulis energy equation. Okay, kita ada P1 over rho G plus V1 square over 2G plus Z1. Okay, HP plus HP tak payah tulis lah sebab pump tak ada. Sama dengan P2 over rho G plus V2 square over 2G plus Z2. Okay, so sekarang kita dah ada energy equation. Macam mana nak kait, ada satu lagi. Plus HL lah. Okay, so macam mana nak kaitkan dia dengan Q kalau berdasarkan energy equation? Q sama dengan VA. Q is equal to VA. So adakah V yang kita nak cari itu adalah V1 ataupun V2? V tu V2. Sekarang ni kalau biasanya bila kita ada energy equation, kita akan tentukan titik 1 dan titik 2. Okay, biasanya kalau gambar rajahnya melibatkan reservoir. Okay, kalau dia melibatkan reservoir, biasanya titik 1 dan titik 2 ni kita akan letak di permukaan air. Okay, so apa yang berlaku adalah ini akan jadi sama kosong, ini akan menjadi kosong, ini akan menjadi kosong, ini juga akan menjadi kosong. So HL is equal to Z1 minus Z2. Yang mana kita tahu nilai ni adalah sama dengan 10 meter. So bila kita apply energy equation, apa yang kita dapat adalah kita dapat nilai HL. Yang kita nak cari adalah Q. So macam mana nak kaitkan HL dengan Q? Macam mana nak kaitkan HL dengan Q? Guna formula major minor loss. Ya, so maknanya kena guna formula major minor loss. So maknanya kamu ada yang pertama FLV square over 2GD dan satu lagi kamu ada KLV square over 2G. Okay, so sekarang V yang terlibat ni lah yang kita akan guna untuk dapatkan nilai Q. Okay, sebab kita tahu V kalau multiply with Q, okay, V kalau kamu multiply with A, kamu akan dapat nilai Q. Okay, sekarang ni ada dua pipe. Okay, ada dua pipe. Macam mana nak dapatkan Q pipe 1 dan Q pipe 2?
Macam mana dapatkan Q pipe 1 dan Q pipe 2? Ataupun kalau saya apply energy equation, okay, and then saya dapat HL is equal to 10 meter dan saya tahu HL tu dalam sebutan V. V tu mewakili V mana? Adakah dia mewakili V pipe 1? Adakah dia mewakili V pipe 2 ataupun dia mewakili V combination pipe 1 dan pipe 2? Silakan komen. Sama speed V. Apa dia? V tu sama speed untuk dua-dua pipe. V itu sama tu. Sekarang ni kamu tengok pipe itu diameternya berbeza. Satu 50 mm, satu lagi 100 mm. So tak mungkin V itu mewakili V yang sama dalam pipe tersebut sebab kita tahu bahawa Q is equal to VA. So V is inversely proportional to A. Maksudnya lagi besar A, makin kecil nilai V. Semakin kecil nilai A, semakin besar nilai V. So bila dia berbeza dari segi cross section, maknanya V dia berbeza. So tak boleh kata V itu mewakili V untuk kedua-dua pipe. Sebab V itu berbeza. So sekarang macam mana nak selesaikan masalah ni? Silakan. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Sekarang ni apa yang perlu kamu buat adalah kita kena selesaikan mengikut pipe. Saya katalah untuk pipe yang pertama. Pipe yang pertama, kita tahu tadi daripada energy equation, kita tahu HL is equal to 10 meter. Okay, so sekarang ni HL ni ada dua. Satu adalah based on FLV square over 2GD. Okay, D ini adalah based on pipe 1. V ini adalah based on pipe 1. L ini juga sama juga based on pipe 1. Okay, Reynolds number ni, F ni adalah based on RE kan. Kita dapatkan F, kena tahu RE dan juga E over D. Okay, tapi F kalau tak silap saya dia dah beri. Okay, F dah diberi, so tak perlu kira F. Okay, so F ni tak apa, dia dah beri. So maknanya F ni adalah based on pipe 1. Okay, so F dapat. Okay, sama juga untuk minor. Okay, untuk minor. So untuk minor, kamu ada KLV square over 2G. Okay, so ini adalah based on pipe 1. Okay, so V ini juga adalah based on pipe 1. So bila kamu masukkan FLV square over 2GD yang kamu akan dapat dalam sebutan V dan KLV square over 2G, iaitu yang kamu dapat untuk V yang sama dengan V yang atas. So kamu akan dapat V untuk pipe 1. Okay, so kamu akan dapat V untuk V untuk pipe 1. Okay, so kalau kamu nak selesaikan ataupun nak dapatkan dapatkan Q. Okay, so Q is equal to V pipe 1 kalikan dengan A pipe 1. Okay, sama juga untuk dapatkan Q untuk pipe 2. Okay, so untuk pipe 2 kita juga dapat HL is equal to 10 meter. So FLV square over 2GD ni based on pipe 2. So kamu ada KLV square over 2G. Sorry.
Ini juga adalah based on pipe 2 punya information. Last sekali kamu akan dapat V pipe 2 dapat nilai. So Q pipe 2 sama dengan V pipe 2 kalikan dengan A pipe 2. Okay, so dah dapatlah Q pipe 1, Q pipe 2. So last kali nak dapatkan Q total sama dengan Q pipe 1 tambah dengan Q pipe 2. Okay, so sekarang ni kalau dalam kes parallel, kamu masih boleh guna titik 1 dan titik 2 yang sama untuk kedua-dua pipe. Cuma bila kamu apply energy equation, okay, so kalau kamu based on pipe 1, kamu kena make sure bahawa information yang kamu masukkan di dalam energy equation tersebut, especially yang berkaitan dengan head loss, dia berdasarkan kepada information pipe 1. Begitu juga kalau kamu nak dapatkan contohnya flow rate untuk pipe 2, kita masih boleh guna energy equation yang sama berdasarkan titik 1, titik 2 yang sama. Tapi bila kamu calculate value HL itu mestilah berdasarkan kepada HL pipe 2. Dan untuk pipe yang disusun secara parallel, okay, parallel, Q total adalah sama dengan Q sambung secara sesiri. Okay, so Q pipe 1 adalah sama dengan Q pipe 2. So tu perbezaan dia antara parallel dengan series. Okay, Q pipe 2. But for parallel, Q pipe 1 plus Q pipe 2 is equal to total flow rate. Okay, so ada soalan nak tanya berkaitan dengan contoh yang ini? Ada soalan? Doktor boleh tengok yang slide kedua je. Tengok yang mana? Slide kedua. Tu. Yang ni ke yang ni? Yang ni. Okay, apa nak tanya? Nak tengok Okay, je. dia punya jawab. Apa dia? Nak tengok je. Nak tengok balik. Tengok saja tu. Okay, dia punya jawapan nanti kamu kira sendiri Sebab kalau saya nak kira, dia makan masa yang panjang. Okay, so saya tunjukkan bagaimana soalan-soalan itu diselesaikan. Okay, soalan-soalan tutorial tu yang mana saya bawa tu, saya tunjukkan bagaimana soalan itu nak diselesaikan, mana kita bincang. Okay, kita find the punya solution macam mana nak buat. And then nak tahu value-nya, kamu kira sendirilah berdasarkan kepada solution yang telah kita bincangkan. Okay, ada soalan lagi nak tanya? Okay, kalau tak ada soalan nak tanya, saya beri kamu lebih kurang 20 minit. Okay, lebih kurang 20 minit untuk selesaikan soalan nombor 17. Okay, soalan nombor 17. Sekejap saya besarkan dulu. Nampak soalan nombor 17? Okay, ni Okay, 20 minit untuk kamu selesaikan. Saya biarkan saya punya Google Meet terbuka. Dalam 11.20 kita akan discuss dia punya solution. Okay, so sila selesaikan. Untuk memanfaatkan bernali. Okay, sebenarnya kompresor ni dia sama juga konsepnya dengan pump. Okay, dia sama dengan pump. Cuma pump tu untuk bernali yang dalam bentuk cecair. Tapi untuk kompresor ni adalah untuk gas lah. Okay, so sekarang ni dia beritahu a large compressor draw, okay, dia sekarang ni sedut
udara pada flow rate Q sama dengan 0.6 meter cube per second. Okay, pada keadaan 20 degree Celsius dan juga tekanan ni adalah 100 kPa. Okay, so tu dia punya ni. Okay, and then air is then compressed into a pressure 900. So maknanya kat keluar ni, keluar daripada kompresor ni. Okay, kat sini adalah 900 kPa. Okay, dan transport through a 83 meter long pipe. So pipe ni daripada sini sampai ke sini adalah 83 meter. Okay, dengan diameternya adalah 7 cm. Okay, and dia beritahu nilai F 0.02374. Okay, and then dia beritahu bahawa temperature dalam ni adalah 60 darjah Celsius. Okay, so average 60 degree Celsius. Okay, ada elbow dan macam-macam lah. Okay, so dia beritahu bahawa kompresor punya, apa dia? Dia beritahu kompresor punya efficiency adalah 85%. So soalan dia suruh kira pressure drop, maknanya delta P berapa, dan juga actual power require, maknanya P in berapa. Okay, sekarang ni sepanjang 83 ni, itu yang disuruh cari nilai pressure drop. So maknanya kalau sini adalah titik 1 kamu, kalau ini adalah titik 1 kamu, ini sepatutnya akan menjadi titik 2 kamu. Okay, so sekarang kita kena cari nilai P2. Barulah kita dapat pressure drop. So pressure drop yang dikira ni, dia suruh kira ni adalah mewakili P1 tolak P2. Okay, so nak selesaikan dia, apa yang perlu kamu buat adalah kita kena guna energy equation. Okay, P1 over rho G plus V1 square over 2G plus Z1 sama dengan P2 over rho G plus V2 square over 2G plus Z2 plus HL. Okay, kenapa tak ada HP kat sini? Sebab kalau berdasarkan kepada gambar rajah yang saya dah lukis tadi tu, titik 1 saya berada selepas daripada kompresor. Dan titik 2 saya berada 83 meter selepas titik 1. So maknanya antara titik 1 dan titik 2 tak ada kompresor. So bila tak ada kompresor maknanya tak ada pump head lah. Okay, ataupun tak ada kompresor punya head lah. Okay, sebab tu saya abaikan. Okay, so sekarang saya dah ada yang ni. Okay, sekarang apa yang disuruh kira adalah nilai P1 tolak P2. Okay, P1 tolak, apa dia? Macam mana doktor tahu kompresor tu dia selepas? Kenapa, macam mana saya tahu kompresor tu? Selepas daripada point. Sebab sekarang ni saya pertimbangkan selepas tu daripada P1 ke titik hingga P2. So sekarang saya letak P1 selepas daripada kompresor. Kan bila kamu nak guna energy equation, kamu yang tentukan titik 1 dan titik 2. Okay, so sekarang saya tentukan titik 1 saya selepas kompresor, titik 2 saya adalah 83 meter selepas daripada titik 1. So antara titik 1 dan titik 2 tak ada kompresor. Tapi kalau saya pilih titik 1 sebelum kompresor dekat sini. Okay, titik 2 dekat sini. So maknanya bila saya apply energy equation dia ada pump head lah. Okay. So sekarang ni yang dia minta ni adalah pressure drop daripada selepas kompresor sehingga ke titik 2. So sebab tu saya pilih titik 1 pada kedudukan 900 kPa tekanan, iaitu selepas kompresor. Titik 2 adalah jaraknya 83 daripada 83 meter daripada titik 1. Okay, so yang ini akan jadi V2 square tolak V1 square over 2G tambah dengan Z2 tolak Z1, okay, tambahkan dengan HL.
Yang mana yang ini saya tahu dia sama dengan kosong. Sebab titik 1, titik 2, dia punya diameter, dia punya cross section adalah sama. So automatically nilai V2 dan V1 adalah sama. Dan saya tahu bahawa dia elevation dia adalah sama. So ini pun juga kosong. So apa yang tinggal adalah delta P is equal to HL multiply with rho G. Okay. So sekarang ni rho dia kamu kena, yep. Yang doktor cancelkan V2 tolak V1 tu dia macam volume flow rate in sama dengan volume flow rate out lah dia. Okay, sekarang ni saya V1 mewakili velocity pada titik 1. V2 adalah velocity pada titik 2. Okay, so sekarang ni untuk satu pipe, dia punya flow rate dia adalah constant. Okay, so bila cross section adalah sama, so automatically V nya adalah sama lah. Okay, so V1, V2 sama lah. Okay, so rho ini kamu kena cari based on 60 darjah Celsius. Sebab dia beritahu bahawa daripada titik 1 ke titik 2, dia punya temperature dia adalah 60 darjah Celsius. Fluid temperature adalah 60 darjah Celsius. So rho kena based on 60 degree Celsius. Ataupun kamu kena kira lah menggunakan P is equal to rho RT. Okay, G kita tahu constant. So kena dapatkan HL. So HL ni seperti biasa FLV square over 2G D dan satu lagi adalah KLV square over 2G. So F tadi dah diberi, L 83, V based on Q over A, D diameter dah diberi. Sama juga nilai KL dah diberi, V Q over A and then G. So dapatlah nilai delta P. Okay. So delta P. Kita dah dapat delta P, itu maknanya P1 tolak P2 lah. So kalau katalah kamu nak cari nilai P2, so maknanya P1 tolak P2 sama dengan delta P. So dapatlah P2 berapa nilai. Okay, and then dia so kira actual power. Okay, so sekarang ni bila dia so kira actual power, okay, saya kena ubah titik 1 dan titik 2 saya. Sebabnya nak dapatkan actual power, so saya tahu bahawa P in is equal to P out divided by efficiency of the pump. Okay, efficiency of the pump. Okay, ataupun efficiency of the pump is equal to P out over P in. Okay, so efficiency of the pump dah kita tahu. P out ini kita tahu bahawa dia sama dengan rho G Q HP. So sekarang ni kita kena dapatkan nilai HP. Kalau saya kekalkan titik 1 saya di sini, titik 2 saya di sini, saya tak dapat nilai HP sebab antara titik 1 dan titik 2 tu tak ada pump. Okay, so sekarang saya kena ubah titik 1 saya di sini, titik 2 saya di sini. Okay, so bila titik 2 dah tulis tu, titik 2 kat sini. Okay, saya ada P1 over rho G plus V1 square over 2G plus Z1 plus HP is equal to P2 over rho G plus V2 square over 2G plus Z2 plus HL. Okay, so sekarang ni, okay, nilai P2 kamu dah tahu. Sebab P2 ni kamu tahu bahawa tadi daripada formula P1 minus P2 is equal to delta P. So kamu dapat P2 is equal to P1 minus delta P. So P2 dah diperolehi daripada bahagian yang pertama. Okay, V1, V2 biasa cancel. Z1, Z2 juga cancel sebab dia sama elevation. Okay, so sekarang ni untuk dapatkan HP, okay, so untuk dapatkan nilai HP, dia sama dengan P2 minus P1 over rho G plus HL. HL ni tak ada masalah, kita dah kira tadi. So sekarang isu utama adalah nak dapatkan nilai P1.
Okay, so sekarang ni isunya adalah dapatkan P1. Okay, sekarang ni nilai P1 berada di sini. Okay, sekarang ni berapa nilai P1? Siapa boleh respon? 100. Ha? 100. KPA. Adakah dia 100? 100 KPA. Ya. Atmospheric ke sah? Kamu kena check. Atmospheric. Kena check sebab sekarang ni apa yang berlaku adalah bila bernalir tu sebenarnya 100 tu berada dekat sini. Dekat sini. Okay, suhu 20 darjah Celsius pun berada di sini titik ni. Okay. Bila dia masuk ke sini disebabkan oleh putaran kompresor ni, ada kemungkinan pressure ini juga akan berkurang. Okay, so sekarang apa yang perlu kau buat, ini yang jadi susah. Okay, biasanya apa yang pelajar buat, dia assume dia sama dengan 100. Tapi kamu kena check betul tak dia 100. Sebab kita kena guna sebab dia melibatkan kompresor. So bila dia melibatkan kompresor, ada possibility dia juga berkaitan dengan ideal gas. Okay, so bila dia berkaitan dengan ideal gas, kamu kena guna, katalah kamu ada 2 titik. Okay, katalah ini adalah titik A, ini adalah titik B. Okay, ini titik B. Kalau, tidak, saya keluar dari sini dulu. Mana chapter? Okay, kita ada formula berkaitan dengan ideal gas. Yang mana formula berkaitan ideal gas ni berkaitan dengan T1 over T2 ataupun untuk kes ni TA over TB power of K divided by K minus 1 is equal to rho 1 over rho 2 atau rho A over rho B power of K is equal to PA over PB. Tak silap saya lah, sekejap saya check. Okay. Okay, formula ni adalah berkaitan dengan ideal gas. Okay, formula ni berkaitan dengan ideal gas, equation of ideal gas. Okay, so sekarang ni untuk dapatkan P1, kalau ikut titik yang baru tu, T1 tu adalah mewakili PA. Ni. Okay, so kamu kena guna hubungan ideal gas untuk dapatkan nilai PA ni. So sekarang ni kalau saya katakan titik B itu berada di sini, yang mana saya tahu bahawa pressure-nya adalah 900. So yang ini akan jadi 900. Okay, and then TB ni suhu dalam titik B, suhunya adalah 60 darjah Celsius, tapi kamu kena tukar dia dalam Kelvin. TA ni saya assume juga sama dengan 20 darjah Celsius. Okay, dengan K sebabkan dia gas, dia adalah specific heat ratio. Untuk air dia adalah 1.4. So daripada hubungan ideal gas ini kamu boleh dapat PA. So dapat PA ni sebenarnya sama dengan P1 and then baru dapat nilai HP. So kamu dah tahu nilai HP, so P in is equal to rho GQ HP divided by efficiency of the pump. Okay, so sekarang ni soalan ni sebenarnya dia adalah combination daripada 2 chapter. Bahagian untuk dapatkan nilai delta P itu dia melibatkan chapter 1 energy equation. Tetapi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nombor 2 iaitu P in, okay, dia melibatkan equation of ideal gas, yang mana
equation of ideal case ini kita sentuh dalam chapter 5. Okay, sebenarnya sebelum kita belajar compressible fluid flow, kita kena tahu equation of ideal case. Okay, so soalan seperti ni agak sukar kalau keluar kat final, sebabnya kamu kena mahir kedua-dua chapter baru kamu boleh jawab soalan ni. Tapi kalau kamu tak mahir, kamu mahir satu chapter aje, kamu tak mahir satu lagi bahagian, and then kamu tak boleh selesaikan, so tak boleh jawab. So rugilah. Okay, ada soalan nak tanya berkaitan dengan contoh yang ini? Sir, nak tanya Sir? Silakan, apa dia? Yang 11 elbow tu tadi kan dia dah bagi KL sama dengan 0.6. So maksudnya kita just darab 11 ke yang KL tu? Ya, ya. Okay. Sebab dia beritahu bahawa loss coefficient untuk elbow untuk elbow adalah 0.6. Tapi sebenarnya elbow ada 11. So maknanya kena kali dengan 11 lah. Okay, thank you. Okay, ada lagi? Soalan lagi nak tanya? Yang lain? Cik, yang untuk pressure drop tu dia boleh guna yang kita belajar dulu ke? Yang mana? Untuk dapatkan density? Pressure drop. Okay, pressure drop. Saya Kamu nak guna yang mana satu? nilai temperature udara 60 degree Celsius tu saya rujuk kepada table. Ya, boleh. Boleh juga? Okay, boleh. Okay, sebenarnya untuk dapatkan suhu 60 darjah Celsius tu ada dua cara. Tapi sebenarnya dua-duanya menggunakan teori yang sama, iaitu satu, nak dapatkan rho pada 60 degree Celsius ni, satu kaedah adalah guna table of properties. Satu lagi kaedah menggunakan P is equal to rho RT. So rho is equal to P over RT. Cuma bila kamu nak guna formula ni, pressure, okeylah tadi kita dah dapat 900 untuk kes yang tadi yang pertama tu. T kita tahu dia adalah 60 darjah Celsius, tapi bila dia melibatkan temperature, kamu kena ingat dalam calculation temperature kena tukar dia kepada Kelvin. Saya cuma tulis ini 60 darjah Celsius, tapi bila mengira bukan tulis 60 darjah Celsius, tukar dia kepada Kelvin. Okay, so R ni kena carilah gas constant. Okay, so gas constant untuk air adalah 287 joule per kilogram Kelvin, kalau silap saya lah. Okay, joule per kilogram Kelvin. 287 joule per kilogram Kelvin. So bila kamu kira gunakan formula yang kedua ni pun kamu akan dapat nilai rho yang sama seperti yang nilai rho yang kamu dapat daripada table of properties. Sama je table of properties tu sebab dia dah tolong kirakan. Tapi sebenarnya dia kira pun menggunakan equation yang nombor 2 tu, P is equal to rho RT. Yang 287 tu, apa dia? Yang 287 tu, dia akan bagi pun kita kena hafal tu. Kalau sebelum ni untuk ujian, sebab dia face to face, kita tak benarkan buka buku. So ataupun yalah, kita tak benarkan buka buku ataupun kita tak benarkan meniru. So kita akan beri nilai R tu. Tapi kalau test online, bila test online ni biasanya test ni dalam bentuk open book lah. So R tu kamu kena carilah, kita tak beri. Kalau semua beri dah jadi macam ni lah kan, macam close book, tapi buat open book, so tak sesuai lah. So bila soalan konsep peperiksaan itu adalah open book, so soalan pun kena disesuaikan dengan soalan open book lah. Kalau tak nanti kalau semua maklumat diberi, penyelesaian dia akan menjadi lebih mudah dan pendek lah. Okay, dan bila dia mudah dan pendek, apa yang berlaku adalah katalah masa peruntukan untuk jawab satu soalan adalah lebih kurang 35 minit ataupun 40 minit. Bila semua maklumat diberi, ada possibility sebab formula kamu boleh cari dalam buku. So, ada possibility kamu boleh selesaikan masalah itu dalam 20 minit. Okay, so kamu ada extra 20 minit. So, bila ada extra 20 minit, dia akan membuka peluang kepada pelajar untuk meniru. Okay, so kita cuba untuk kurangkan kesan meniru ni dalam open book test dengan memastikan pelajar tidak
mempunyai masa untuk meniru. Maknanya dia sebab dia melibatkan banyak calculation, ada melibatkan banyak maklumat yang perlu dicari. So kesibukan dia mencari maklumat tu sehingga tak sempat meniru lah. Sebenarnya dia cari-cari maklumat dan dia kira at the end habis 40 minit. So dia nak share, nak discuss dengan kawan-kawan semua tak sempat. So tu je cara yang kita boleh buat lah untuk menghalang pelajar, atau bukanlah menghalang, lebih kepada untuk mengurangkan kesan meniru. Sebab pada saya nak meniru tu memang selagi kamu boleh pakai telefon, okay, selagi dia online, selagi tu kita tak boleh elak meniru. Okay, cuma apa yang kita boleh buat adalah kita cuba ubah suai konsep soalan supaya peluang untuk meniru itu dapat dikurangkan lah. Okay, so antaranya macam inilah, maknanya nilai guess constant tidak diberi, and then contohnya bila kamu nak selesaikan masalah, kamu nak kena guna Moody chart. Okay, Moody chart kita tak bagi, kamu sendirilah cari Moody chart. Kita tak bagi ni equation. Kalau dulu di final, kalau untuk face to face final untuk fluid mechanics tu memang kita bagi list of equation. Sekarang kita tak bagi list of equation. So kamu kena cari equation yang sesuai, mana satu nak pakai. So bila melibatkan banyak benda yang kamu kena cari, so masa menjawab tu akan menjadi ngam-ngam lebih kurang 40 minit lah, 35 hingga 40 minit untuk jawab. Okay, so kesan meniru tu dapat dikurangkan lah. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Ada soalan lagi nak tanya? Setakat ni tak ada, Doktor. Okey, kalau tak ada, okey, saya tunjukkan soalan tutorial yang saya ada. Kalau kamu tengok soalan tutorial tu banyak sebenarnya. Okey, so kalau kamu tengok ni ada banyak soalan. Yang saya sentuh cuma sebahagian sahaja. Okey, so soalan-soalan yang mana tak disentuh tu, silalah buat ulang kaji, cuba jawab. Hopefully dengan soalan yang ada ini dapat membantu kamu meningkatkan kefahaman kamu berkaitan dengan chapter 1, dan seterusnya boleh membantu kamu untuk menjawab soalan test 1 dengan lebih baik. Okay, so cuba. Skema jawapan tak ada. Okay, skema jawapan seperti yang saya mention tak ada. So kalau nak, kamu kena cubalah jawab dulu, kamu tunjukkan kat saya and then saya cerita. Okay tak okay? Kalau okay, okay lah. Okay, kalau tak okay and then saya beritahu kat mana tak okay. So tu je yang saya boleh bantu kamu. Okay, saya tak boleh bantu kamu bagi skema jawapan. Okay, kalau saya bagi skema jawapan, kamu tak belajar apa-apa. Okay, dan soalan-soalan yang ada ini adalah soalan tahun-tahun lepas. Sama ada saya ambil daripada ujian dan juga daripada peperiksaan akhir. Sehingga kalau tak silap saya 2015 ataupun 2016 kot paling last. So ada lagi beberapa set soalan lagi yang saya tak masukkan di dalam tutorial ni. Sebabnya kamu tengok sehingga saya kumpul daripada 2012 sampai ke 2016, saya dah ada soalan yang sangat banyak. Okay. Dan untuk kita selesaikan dalam kelas memang tak sempat lah. So tak perlulah saya compile banyak-banyak, at the end kita pun tak sempat bincang semua. Okay. Tetapi kalau kamu nak cari soalan-soalan yang terkini, tapi dari segi ujian saya rasa kamu tak dapat, tapi dari segi final kamu boleh rujuk di library. Okay, sebab setiap soalan sama ada fluid ataupun kursus-kursus lain, dia punya copy ada kat library. Okay, so please log in lah dekat library punya website, carilah past year question. Okay, so apa beza past year question dengan ujian question? Ujian question dia tak adalah terlampau kompleks berbanding dengan soalan-soalan final. Okay, soalan-soalan final ni, ini macam tadi yang kamu buat tu soalan final. Soalan nombor 32 ni adalah soalan final. Soalan yang berkaitan dengan tangki air tadi, lori tadi tu, ni soalan ujian sebab dia straightforward, tak susah. Okay, soalan yang ini pun soalan ujian. Okay, so dari segi tahap kesusahannya taklah sesusah final. Tapi kalau kamu boleh jawab soalan-soalan final, saya rasa insyaAllah soalan ujian tu senang untuk kamu selesaikan. Okay, so ada soalan lagi nak tanya sebelum saya tamatkan, sebab sekarang ni chapter 1 secara officialnya sehingga minggu ni dah habis. Okay, so kita ni sebenarnya berada pada minggu keempat.
So kita dah habis chapter 1 sebab seperti yang telah saya tunjukkan dalam RPP 04. Okay, RPP 04 chapter 1 kita akan belajar selama 4 minggu. Okay, so ni adalah minggu keempat kita dah settle. So minggu depan kita akan masuk chapter yang baru. Cuma saya nak peringatkan sekali lagi kepada kamu, ujian 1 kita berada pada minggu ke-6 kalau tak silap saya. Okay, tarikh ujian yang saya telah catatkan di dalam RPP 04 itu tidak berubah. Okay, tidak berubah. So kita masih follow tarikh dan masa ujian yang sama. Okay, bagi mereka yang sebelum ni ada mention, ada clash dengan sains bahan kalau tak silap saya. Sains bahan ke subjek bahan ni kan itulah di bawah selaan Dr. Nur Azam. Okay, saya dah berbincang dengan Dr. Nur Azam. So Dr. Nur Azam akan handle masalah itulah. So fluid akan jalan seperti biasa. Untuk yang sains bahan tu kamu kena berurusan dengan Dr. Nur Azam. Okay, kalau tak silap saya dia yang ada clash ni dia akan asingkan dan dia akan beri soalan yang lain. Okay. So ingat tarikh tu, siapa yang terlupa tarikh tu sila buka balik RPP 04. Kat mana nak cari RPP 04 tu, tengok dalam author saya dah upload RPP 04 tu. Tengok tarikh tu, jangan terlupa sebab saya takkan buat retest. Okay, saya takkan buat retest. Kamu cakap kamu terlupa salah tarikh, itu semua alasan-alasan yang saya tak boleh terima. Okay, so sila check balik tarikh final, tarikh ujian kamu kalau tak silap 18 bulan. Tapi yang pasti adalah minggu ke-6. Okay, check balik tarikh tu, make sure pada tarikh tersebut kamu dah ready untuk mengambil ujian 1. Okay, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat